Kita. Kita ada kita. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام وأصحابه شؤونهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة Qala ma'alif rahimallahu ta'ala. Dan kata Sahal radhiyallahu anhu situ. Dan kata Sahal radhiyallahu anhu, ini setengah daripada wali abdal, telah berhimpun kebaikan sekaliannya dalam 4 perkara. Dan dengan dia jadilah abdal, dengan dia jadilah ia abdal. Ada jadilah ia wali gantian dengan abdal. Wali abdal ni mana bila mati seorang diganti seorang, mati seorang diganti seorang. Ya. Tu ada khilaf angka ni. Setengah mengatakan 50, ada kata 30. Ya, itulah 4 perkara. Pertama, lapar. Kedua, jaga. Ketiga, diam. Dan keempat ialah berkhalwah. Diangkat makam seseorang tadi, mencecah darajat waliullah, dan semua pakaian segala aulia. Aulia ni pilihan, orang pilihan Allah Ta'ala. Ya, waliullah mana kekasih Allah Ta'ala. Orang yang telah dipilih, dibersihkan batin hati dia oleh Allah Ta'ala. Ya. Ya, itulah pertama, lapar. Dia memilih jalan dia ialah lapar. Apa makna lapar sini? Mana mengurangkan makan. Bukan makna terus tak makan, tidak. Sabda Rasulullah SAW, qillatu ta'am hiyal ibadah. Mensedikitkan akan makan adalah ibadah. Hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan. Makan tu sebagai keperluan. Bukan makan jadi matlamat. Kalau hidup dia nak makan, ada sama kaki 4. Kita makan sekadar mengambil sebab untuk hidup beribadah kepada Allah Ta'ala. Sebab dalam pembagian dalam hadis sahih Nabi sebut, gaya makanan orang beriman dengan gaya makanan orang kafir. Al-mu'min ya'kulu fi ma'yin wahid wal kafir ya'kulu fi sab'ati am'ain. Hasba bna Adam luqaimatun yukimna sulbah. Fa in kana wala budda fasulusu li ta'am wa sulusu li nafas, ya, wa sulusu li syaraf wa sulusu li nafas. Hasba bna Adam luqaimatun, memadalah anak Adam itu beberapa suap saja makanannya. Luqaimatun yukimna sulbah, yang boleh menjadi sebab, maksud dia sekadar mengambil tenaga hidup, sekadar itu. Yukimna sulbah. Wa mu'min ya'kulu fi ma'in wahid, al-kafir ya'kulu fi sab'ati am'ain. Orang mukmin makan 1 perut, orang kafir makan 7 perut. Itu biasa dia. Sebab tu orang kafir kalau kerja dia makan kan. Dia kerja dia kedarah hari. Mana-mana kau pergi malam penuh di kedai kan. Kalau tanya dia pun, "Lu kerjamu apa?" Dia kata apa? "Kerjamu makan." Ni macam tak boleh jadi, tak boleh makan ni dia. Kepala otak ni makan ni. Ya. Kita bukan tak makan, kita makan juga. Orang beriman makan juga, tapi makan ni lain cara. Ya. Pertama, bila kita makan, tujuan kita nak ibadah kepada Allah. Bila kita nak makan, pastikan makan tu makan yang halal. Jangan ada syubhah. Ya. Sebab orang yang ada marwah, orang dengan Allah Ta'ala. Kalau kita malu dengan Tuhan, kita kena jaga makanan. Yang lain kena jaga, ni salah satu dia makan kena jaga. Waktu Rasulullah menyatakan dalam hadis sahih,
al-halal bayyinun wal haram bayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Pamanittaka syubha faqad istabra ali dini wa ardi. Yang halal terang, yang haram terang. Di tengah-tengah tu ada benda syubhah. Benda-benda yang syubhat. Mana nak kata halal pun tak terang, nak kata haram tu pun tak terang. Benda tu makin diberbahaskan. Kalau konteks sekarang banyak makanan-makanan yang dibuat oleh golongan orang bukan Islam. Kan? Contohnya makan tahu, makan mi Cina tu semua kena pasti kan. Kena banyak mi orang Islam kan, pilihlah. Sebab dia makan banyak dia masuk, ya. Lemak binatang, lemak babi masuk. Minyak mi tu buat dia macam. Dia telan pula bagus licin, rupa dia ke darah minyak babi. Dah perat nak ibadat, kan? Sebab Nabi suruh tu, Rasulullah suruh, kul ta'amul mu'minin, makan oleh kamu makanan yang dibuat oleh orang Islam. Waktu kau orang akan kena pastikan dalam bab makan. Ya. Kalau dalam suluk pun Syekh Wahab Ar-Rukan apa sekali besar kata makan, pastikan makanan dalam suluk makan yang halal. Yang kamu gunakan semua yang halal, sabun apa semua pastikan yang halal. Dia pakai gembat. Dia berzikir-berzikir, di dalam tak ada makan dan sebagainya. Ya, jadi curah air di daun keladi. Ya, sebab bab makan ni sangat besar dijaga dalam Islam. Bab pemakanan pastikan dia dibuat oleh orang Islam. Kalau tak boleh pun kena jaga betul-betul. Benda syubhat. Jadi pamanitaka syubha, barang siapa yang mengelak diri dia pada benda syubhat, benda yang tak jelas tadi dia tak ambil, dia ambil yang jelas untuk halal, dia cermat, itu panggil warak. Ini nak warak dia makan pakai gembat dia kan. Pakai sapu je, mana-mana pun sapu je. Al-Imam An-Nawawi kan dia tak pernah makan di kedai kan. Al-Imam An-Nawawi dia tak makan di kedai kan. Ya. Sebab apa? Sebab makanan-makanan kalau dia benar-benar halal pun bila sudah jatuh mata fukara wal masakin, maka makanan tu kurang berkat. Orang miskin tengok kan, dia nak beli tak ada duit, tengok je. Makan je tu dah kurang berkat. Dia tak kata haram, tapi kurang berkat. Ya. Makanan yang sudah jatuh pandangan mata fukara wal masakin, maka makan tu kurang berkat. Itu segi keberkatan. Yang segi pertama sekali kena pastikan halal. Sebab makanan yang halal ini ialah menepati benih, kata ulama. Bila kamu semai benih yang baik, maka tumbuhlah buah dia yang baik. Kalau kita semai benda tak baik, jawab ditumbuh pun kurang elok. Ya. Semangat untuk ibadat, rajin ibadat kemanisan, dia bergantung setengah daripada apa? Bab makanan, kena jaga. Yang halal terang, haram pun terang. Kemudian, tengah-tengah ada benda syubhat. Siapa yang memelihara benda syubhat, kata Rasulullah SAW, faqad istabla aridini wa ardi. Dia melakukan istibra', mana melakukan apa? Pembersihan pada diri dia dan ada marwah dia dengan Allah Ta'ala. Orang makan tak tapi tak jaga nanti dia pakai seduk, pakai sebat dia. Itu orang tak ada marwah dengan Allah Ta'ala. Ya, penjaga dia. Jadi makan dia takkan masuk ke dalam perut dia melainkan benda yang benar-benar yakin suci dan bersih dia ikut pandangan Islam. Yang pertama dia lapar. Ya, sebab bila kita kurangkan makan, batin hati dia akan dipenuhkan dengan nur. Sebagaimana disebut dalam hadis Rasulullah SAW. Iza aqallur rajul at-tu'ma muli'a jawfuhu nuran. Apabila seorang mensedikitkan makan, maka dipenuhkan batin hati dia dengan nur. Itu jalan terbaik apa? Puasa lah. Kan? Puasa yang digemari Rasulullah SAW ialah puasa saum Daud. Kana yasumu yauman wa yubtiru yauman. Dia berpuasa sehari, dia tidak berpuasa bagi sehari. Jadi Rasulullah SAW berpuasa selang-seli. Itu lebih elok. Ya, berpuasa secara selang-seli. Bila dia berpuasa, kalau kita dah latih sifat sabar. Ya, bila tak puasa makan pula, dia latih sifat apa? Syukur. Dapat disyukur, bila tak ada dia sabar. Sifat tu sentiasa diasah dalam jiwa kita, disuburkan dalam jiwa kita. Sifat-sifat yang elok yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Waktu dalam suluk 4 perkara ni ada. Dalam suluk 4 perkara ni sebab tu dia cepat terbuka hijab. Dia kurangkan makan. Makan 1/6 daripada biasa. Kita makan biasa berapa hari macam mana? Sukat kurang. Sebab ketika nak azam, kurangkan makan. Ya.
Kalau tuan guru Abdul Rahman, Haji Abdul Rahman Sungai Durian, Ustaz Gaus minta guru kan, Dr. Basib punya pak, dia makan satu hari 12 suap. Satu hari je. 24 jam dia makan 12 suap je. Kita kalau tanya kita makan satu hari berapa suap, confirm tak dapat jawab. Dapat jawab? Memang kita tak kira kan. Kita kira ikut sedap. Sedap kita tali lebih, tak sedap kita tak makan. Ya, kita tak, sebab apa? Tidak ada hajat dan teringin nak mengurangkan makan. Dia makan pun dia sukat tuan-tuan. Bila dia makan dia kira, suap dia pun dia kira. Itu orang yang warak, yang jaga sungguh. Satu pinggan dia boleh agak, satu pinggan dia berapa suap. Kita kalau tanya buat satu pinggan berapa suap, kita pun payah nak jawab. Sebab kita tak kira benda tu. Apa tak kira? Tak ada niat. Ya, dan memandang benda tu kecil makan sikit dan kecil. Dia orang ni mensedikitkan makan tu. Sebab tu dalam hadis kata nak ikut Rasulullah SAW. Setelah sikitkan makan ya. Pasal mengajar di Patani kan, tunggu sana kan. Kalau pergi masjid Kenuri kan. Tapi orang Patani lain kan, dia punya Kenuri, dia punya pinggan tu piring kita. Piring kita tu pinggan dia. Kita kalau beli pinggan dulang. Lagi besar kan. Bila makan sedap tu dah nak tambah dia tunggu dia jeling. Tak jadi tambah kan. Kalau nak nambah makan jauh-jauh. Dekat untuk guru dia tu. Kau makan lama tinggi kau mengaji tak beramal gitu. Kau mengaji tak beramal gitu. Kita tak kira sebab kan. Sebab payah nak buka hijab. Kemudian jaga. Kadang suruh kita tidur paling cepat pukul 12. Bangun pukul 3 dia kena bangun. Dia kena jaga malam. Man talabal ula sahiran layali. Siapa menuntut ketinggian dia kena berjaga malam. Kalau tak berjaga malam tak ada ketinggian, tak ada apa kan. Macam biasa. Jiwa dia, perasaan dia, makrifat dia dengan Tuhan daripada kecil sampai besar sampai mati macam biasa. Tak ada perubahan langsung. Rugilah. Ya, kita memenjara diri kita dengan nafsu. Ya, dia kena keluar. Khuruju minan nafs hiya ni'matul uzma. Keluar daripada nafsu itu nikmat yang paling besar. Bapak innahu hijabun bainaka wa bainallah. Nafsu itu hijab dinding antara kamu dengan Allah Taala. Payah nak nampak, payah nak ingat, payah dekat dengan Tuhan sebab apa? Nafsu dah kacau. Gerakan hati kita tu kepada Taala tu banyak terblok. Macam jantung dah kena blok. Dia blocking satu ayat, dua ayat lama-lama bypass tu. Kena belah tu kan. Batak di jalan. Begitulah rohani kita. Dia sekat dengan nafsu, sekat dengan dunia. Air nak berjalan, nak bernapas. Napas rohani dia nak menghadap Tuhan dah payah. Ya, dia menghadap tempat lain gitu dia. Jaga ya. Sebab satu hari Jibril alaihissalam jumpa Nabi SAW. Atani Jibril. Faqal ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka maitun. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarrikuh. Wa'lam annal izzah ya qiyamuhu bil lail. Sungguhnya izzah tu ada pada diri pada malam. Izzuhu qiyamuhu bil lail. Satu hari Jibril datang kepada Nabi sallallahu kata ya Muhammad isma syi'ta fa innaka maitun. Engkau hiduplah ya Muhammad, nak hidup macam mana hiduplah tapi ingat kamu kena mati. Apa maksud dia? Maksud dia segala corak kehidupan kita mestilah kita yakin akhirat lepas mati selamat. Dan tidak akan selamat melainkan diikut perintah Allah Ta'ala. Ikut apa yang Islam ajar. Ya? Dan tak boleh ikut apa Islam ajar melainkan dia kena tahu. Dan tak boleh tahu melainkan dia kena belajar. Itulah maknanya. Bila belajar dia tahu, bila tahu ada pendahan baru dia boleh beramal. Maknanya hiduplah tapi ingat kamu akan balik. Maksud dia apa tu? Maksudnya segala corak pembentukan kita hendaklah kita ukur dengan mizanul maut, neraca kematian. Kita nak buat program ni, nak pergi sana, pergi sini, kalau mati datang tengah jalan ni apa hukum ni? Sedap tak rasa dia? Okey, sebab kita nak pergi ni tempat yang redha Tuhan, kerja yang Tuhan redha, terus. Kalau kita ukur dengan maut, ini bahaya ni. Benda ni tak redha Tuhan, stop. Tu je kaedah dia. Berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW, iza arata an taf'ala amran fatadabbar akibatah fa in kana khairan famdi wa in kana syarran fantahi. Bila kamu nak buat satu tindakan, kerja buat program kita, fatadabbar akibatah. Hendaklah kamu renung apa kesan ketika kamu menghadap Allah Ta'ala di qadi mahkamah qadi Rabbul Jalil di akhirat.
Wa in kana khairan, kalau benda baik mengikut pandangan Allah Taala, syarak baik, pamdi teruskan. Wa in kana syarran fantahi. Kalau tak betul sila berhenti, tak ada fikir 2 3 tak ada dah. Betul jalan, tak betul stop, habis, itu saja. Ya, hadis jami', pendek padat. Itu maknanya. Dia kena jaga malam dia. Kemudian diam, ya, diam daripada banyak berkata yang tidak memberi faedah. Sebab iza kasural kalam kasural khata', wa iza kasural khata' kasural dzunub, wa iza kasural dzunub pannaru aulabi. Bila banyak cakap, banyak silap. Bila banyak silap, banyak dosa. Bila banyak dosa, neraka itu tempat dia. Itu pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar orang dijamin syurga oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, hidup-hidup lagi. Dia mengambil, Sayyidina Abu Bakar, dia mengambil batu, dibasuh, dia masuk ke dalam mulut dia. Bila orang tanya kenapa, dia kata aku nak mengurangkan bercakap. Ya, bercakap tu baik, kita ingat ke Tuhan, zikir banyak. Kecuali benda yang datangkan faedah, ini suruh amar ma'ruf nahi mungkar, atau kena buat. Yang ni bercakap benda lain banyak, tapi amar ma'ruf tak ada buat, nahi mungkar dibiar. Dia bercakap benda lain. Dia bercakap benda yang datangkan faedah supaya kita selesa. Ya, mana percakapan kita, tindakan kita menselesakan kita di akhirat. Jangan tindakan kita mendukacitakan kita, memayahkan kita, mengazab kita di akhirat. Itu maknanya diam adalah emas. Kalau berkata itu perak, diam itu emas maknanya. Dan berkhalwah, mana mengasingkan akan diri. Ya, banyak mengasingkan akan diri. Dalam Mihad dia kata hazaz zaman. Zaman apa tu? Zaman Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali. Ya, dia kata hazaz zaman, zamanus sukut waluzumul buyut waridha'u bil kud ila antamut. Hazaz zaman, ini zaman banyak kena berdiam diri. Jangan banyak buat kenyataan bercakap. Ini bercakap benda tak apa-apa, tak ada faedah. Nak bercakap tu benda yang malaikat kanan tulis, jangan yang kiri mana. Hazaz zaman, zamanus sukut waluzumul buyut, dan lazimkan duduk di rumah kamu. Ya, kecuali benda-benda yang disuruh syarak sajalah. Ya, urzumun buyut waridha'u bil qut, dan redalah dengan makanan sekadar ada je. Bila tu? Sampai bila? Ila antamut, sampai kamu mati. Kalau aku nak selamat, kata Imam Ghazali, itu cara dia. Ya, hadza zaman, zaman sukut, lazimkan diam. Waluzumul buyut, lazimkan duduk rumah. Waridha'u bil qut, dan redalah dengan apa yang ada. Ila antamut, sampai kamu mati. Ya, jaga zaman kita ni zaman yang sahabat hebat-hebat tak nak duduk. Ingat ya? Zaman kita ni zaman para sahabat tak ingin nak duduk. Kalau bahasa kita lah, tak ada dia heran nak duduk. Dia pun tak ingin. Bila Rasulullah ceritakan penyakit-penyakit akhir zaman, afat fitnah yang berlaku akhir zaman, manusia ni teruk sangat, macam-macam kerosakan berlaku, segi makmur macam-macam. Maka ketika itu sahabat kata, ya Rasulullah SAW, doakanlah kami agar kami tidak bertemu zaman itu. Zaman apa ni? Zaman kita. Ya, zaman kita ni zaman sahabat tak nak duduk. Bayangkan mereka yang hebat-hebat, dah tak sedap nak duduk. Tiba-tiba kita yang tak pernah jumpa Rasul, tak pernah jumpa sahabat, ya, tak ada cas dalam, tak kuat duduk. Sebab tu kita kena pegang betul dengan peninggalan Rasulullah SAW. Ialah dua perkara, Al-Quran wa Sunnah. Taraktu fikum amrain dan tadillu ba'di ma intamasaktum bihima kitabullah wa sunnata rasul. Aku tinggalkan pada kamu dua peninggalan, selama kamu pegang, kamu takkan sesat. Itu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nak pegang macam mana? Banyak orang baca hadis, nak pegang macam mana? Ambil Quran sebelah kanan, hadis sebelah kiri, pegang macam tu. Berpegang maknanya apa? Beramal dengan tuntutan Quran. Mana mungkin beramal kalau dia tidak faham? Mana mungkin? Buka Quran tengok macam tu. Boleh? Tak jadi. Mesti dia faham. Tak mungkin faham melainkan dia menghadap para ulama yang mengajar dia. Ya. Dan para ulama tak mungkin memahami, mesti ulama-ulama yang pakar. Ya. Yang boleh berijtihad, istinbat hukum. Kal a'immal mazahib, sebagai imam-imam mazhab. Sama ada mazhab ahli zahir atau mazhab ahli batin. Mazhab ahli zahir, ulama fiqah gitu. Ya, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan seumpamanya. Dia tu yang memahami Quran. Dalil mana kena ikut dia? Fas'alu ahla zik in kuntum la ta'lamun. Kamu kena menghadap bertanya dengan orang yang pakar dalam bidang itu. Itu ijtihad di segi fiqh.
Kalau segi usuluddin, mujtahid dia kan Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau bagian tasawuf kan ya, kalau Junaid, Imam Junaid Al-Baghdadi, ya, wa ghairihi dan lain daripada dia lah. Itu semua ada ahli-ahli ijtihad dalam bidang-bidang ilmu mereka itu. Awam macam ni kita kena ikut. Ya. Maknanya kena mengambil jalan-jalan mereka sebab mereka yang memahami kehendak-kehendak Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW dengan tepat. Ya. Ramai orang menyuarakan gini, kena ikut Quran, ikut hadis, nak ikut jawab. Satu kadang-kadang dia kata hadis sahih, tidak, hadis sahih, tapi fahaman dia pula tak sahih. Ya, fahaman yang sebenar ni dia faham kod hadis sahih, tapi dia faham kod lain pun ada juga masalah. Sebab tu kena rujuk kepada ulama-ulama yang muktabar, yang lengkap dia punya keilmuan dia yang telah diaku oleh makna para ulama-ulama besar kita. Tu. Dan kata Ka'bul Ahbar, kata Ka'ab radhiyallahu an, barang siapa mendaki bahawa sampai kepada kemuliaan akhirat, maka hendaklah dia membanyakkan tafakkur. Siapa yang dapat kemuliaan di akhirat? Apa kemuliaan di akhirat besok? Mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada reda Tuhan, tak kemulia di dunia akhirat. Reda Tuhan paling besar. Firman Allah Taala, wa ridwanum minallahi akbar. Reda Tuhan itu paling besar. Siapa dapat reda Tuhan di dunia dia selamat, akhirat dia berbahagia. Maka hendaklah dia banyak apa? Tafakkur. Tafakkur itu ibarat cermin. Apabila kita melihat cermin, kita akan nampaklah patut kat mana nak adjust. Baju kita sengit ke, rambut kita bersikat ke, dan sebagainya. Tidak ada seorang pada satu hari yang tak tengok cermin. Ada? Semua kita tengok cermin, dan pergi kerja kan ada tengok cermin. Semua tengok cermin. Sebab cermin menyuruh kedudukan kita. Kita nak tahu dia betul atau tidak. Ya. Kita punya surah yang zahirah ni, rupa zahir kita ni, kita nak tengok kemas atau tidak. Sebab kita bimbang kalau tak kemaskan, orang tegur, apa lengkau ni? Kan? Selekih saja. Sebab kita malu kat orang. Maka cermin dalam lagi besar daripada cermin luar. Dalam tempat tirik Allah Ta'ala. Batin hati itu tempat tirik Tuhan. Itu lebih apa? Dia kena pakai cermin dia apa? Tafakkur. Muhasabah, muraqabah, musyahadah. Itu lagi tinggi. Itu dia punya cermin-cermin yang cukup hebat, dan dia suluh habis tu. Sebab tu siapa yang tidak menyuluh rohani dia, tak menyuluh kedudukan dia dengan Tuhan, maka perjalanan dia amat bahaya. Ya, dia tak tahu kedudukan dia. Sebab tu dia kena muhasabah. Itu peringkat awam tu, kena muhasabah. Kurang-kurang ni belum tidur, kita ambil 10-15 minit hisap balik. Ya, daripada sejak kita bangun tidur tadi, apa kita buat sampai kita nak tidur balik. Kita bangun tidur pukul berapa? Kata kita bangun tidur pukul 4. Apa kita buat? Sembahyang tahajud, zikir, baca Quran, menangis, menghadap Tuhan. Apakah apa nak buat ketiga tu? Bila kita cek balik, syukur kepada Ta'ala. Sebab Tuhan izinkan kita dapat menghadap dia. Kalau sekiranya tak ada, kita minta ampun dengan Tuhan. Jadi kita muhasabah sejam-sejam sampai tidur balik, dia akan jumpa paling kurang 2 perkara lah. Sama ada taat atau maksiat. Bila taat, wajib syukur. Supaya Tuhan tambahlah, in syakartum la azidannakum. Kalau sekiranya sebaliknya, wajib kita taubat, minta ampun. Selalu kita bersihkan, insya-Allah dia cantik. Macam kita kerajaan jugalah. Kalau setahun tak ada audit, macam tu. Setahun, 3 tahun nak audit. Wah, dia punya file, dia punya berlori kalau pakai file lah. Kalau kita menjaga tu juga. Tiap-tiap hari kita menjaga je balik, kena audit. Amalan tengok. Kita cek banyak ada untung ke tidak, kat mana dia, dan sebagainya. Jangan dibiarkan tanpa audit. Kalau tak ada audit, dia bahaya. Itu muhasabah lah audit. Dan kata ulama, kata orang, bagi Abi Darda radhiyallahu an, mana amal yang terlebih afdal? Maka katanya tafakkur. Kerana demikian itu menyampaikan pada makrifat hakikatul asya. Tafakkur peringkat orang awam daripada dosa dan yang dia buat. Maksiat, amal dia maksiat, wajib taubat. Bila dia buat amal, wajib syukur. Kata tafakkur atas sikit, dia tafakkur dengan ni'amillah, nikmat-nikmat Tuhan, supaya dapat menghampirkan diri, berdekat diri, dan dia menanamkan sifat mahabbah dengan Tuhan. Sebab manusia ni diperangaikan dia suka yuhib ila man ahsana ilaih. Dia suka pada orang yang buat ihsan pada dia. Siapa lagi bila ihsan daripada Allah Ta'ala. Ya?
setiap saat kita mengambil ihsan Tuhan. Ya. Apa sebab kita nak lalai Tuhan kalau setiap saat Tuhan tak pernah lupa kepada kita? Ya. Adakah patut bagi kita setiap saat menerima nikmat Tuhan, bagi kita tak nak setiap saat mengingati dia? Kita tarik nafas daripada mana? Kita embus nafas siapa dia? Darah yang bergerak cantik dalam badan sepanjang hari siapa yang gerakkan? Kalau disumbat sikit dia kan, kita dah melupa. Kita tarik nafas tak sampai kepala, oksigen dia kan, kita dah melupa. Macam-macam risiko pula dia. Ni dia bagi Corolla ni pun kita tak tahan. Kalau dia hantar Honda pula kan. Hantar Corona kita tak tahan. Ngelitik-ngelitik. Itali tak boleh masuk tuan. Keluar tak boleh, masuk tak boleh. Cina dulu dah kan. Siapa boleh jatuhkan ekonomi. Kalau hantar bab sekali habis tuan. Keluar pun tak boleh, masuk tak boleh. Senyap terus, menikus. Tuan segegar sikit je. Belum digegar lagi kan. Ada gegar biasa, iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, habis, tamat. Iza zulzilatil ard, bila Tuhan goncang dunia besok. Ya, iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, mengeluarkan bumi oleh muatan asqal dia. Kalau habis bergulung. Ya, tu apa nama? Kiamat berlaku habis tu. Tutup buku. Buku bank pun dah tak laku. Gerantana pun tak ada faedah lagi dah. Simpanan pun tak ada harga lagi. Wa akhrajal ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. Ni apa terperanjat? Apa tak terperanjat? Ibu mengandung pun tercampak anak keluar dia tak perasan. Ya, punya dahsyatnya gegaran awal kiamat. Ini baru sikit tuan. Kena sikit kita tengok kecoh dunia tuan. Dia takut. Bahawa nasi takut akan mati. Ya. Dia takut mati tuan. Ada pun tanda orang yang muhabbah, cinta dengan Tuhan, ada 10. Pertama sekali Imam Ghazali sebut dalam Ihya ialah hubbul maut. Ya, kasih akan mati. Sebab apa? Dengan kasih matilah kita akan berjumpa kekasih. Lepas tu Nabi Ibrahim AS, Khalilullah, pangkat dia. Bila datang malaikat maut nak ambil nyawa dia, dia segegar malaikat. Adakah kekasih nak ambil nyawa kekasih? Wah. Dia sound malaikat kan. Malaikat balik menghadap Tuhan, ya Allah. Nabi Ibrahim kata ada kekasih nak ambil nyawa kekasih. Allah Ta'ala kata pergi cakap dengan dia, pergi beritahu dia balik. Ada kekasih tak nak jumpa kekasih? Dia sampai malaikat mengata, Allah Ta'ala kata ada kekasih tak nak jumpa kekasih. Nabi kata Ibrahim kata apa? Sekarang juga engkau tarik nyawa aku dia. Sekarang juga engkau gentap nyawa aku. Habis. Aku nak balik dah lama berindu dengan Tuhan. Ya. Sebab orang yang tak kenal akhirat, buta akhirat, cukup takut nak tinggalkan dunia kan. Kita tak disuruh minta mati, tapi kita bersedia lapang dada untuk menemui mati. Sebab di situ garis pemisah untuk kita bertemu dengan kekasih, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Situ. Minta jangan. Ya. Sahabat seorang sakit dia kata, ya Rasulullah tak tahan minta mati. Ya Rasulullah jangan. Sebab kalau kamu panjang umur, mungkin kamu boleh menambah amal yang saleh. Kalau gitu ta'liqkan doa kamu. Allahumma ahini ma kanatil hayatu khairan li wa amitni ma kanatil mamatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku sekiranya hidup ni kebajikan bagiku. Matikan aku sekiranya kematian ada kebajikan bagiku. Doa macam tu. Selajar dia kan. Minta mati jangan. Tapi bersedia untuk mati dengan dari konteks kita memandang nak berjumpa, nak liqa dengan mahbub, kekasih. Itu memang dirindui. Para awliya merindui saat kematian atas dasar untuk berjumpa kekasih. Jadi ni nak tanggapi ini kasih ni Tuhan dia tak kenal dan dia kira pun sedap melantak makan dia, sebab tu dia takut mati. Sebab apa? Takut berpisah dengan nikmat duniawi yang tidak ada nilai di sisi Tuhan. Ya. Ada orang beriman lain pandangan mereka jauh. Sebab tu pandangan orang Islam ni jauh, ya, cantik, mulia, sebab dia berpandu kepada nas Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nak ada banyak tafakur, banyak tafakur. Dan kata orang bagi Abu Darda, maka amal yang terlebih afdal katanya tafakur, kerana demikian itu menyampaikan kepada makrifat akan haqaiqul asya. Kita akan kenal hakikat sesuatu itu. Siapa kita, siapa Allah Ta'ala, siapa dia akan kenal. Dan boleh membezakan al-haq batil, hak daripada yang batil, dia akan kenal. Sebab tu kita tak boleh kan. Baru ni bila orang sahur ni kenapa lambat now nanti Tok Kerja dijawab tu senyap. Tok Kerja dijawab dengan hadis dia. Al-ajalu minas syaitan wa ta'anni minar rahman.
Ya, kerja dan tak gopoh tu adalah kerja yang Tuhan suruh diminati oleh Allah Ta'ala. Kerja gopoh apa tu kerja syaitan, senyap tu. Buat kerja gopoh ni, tu amalan syaitan kata Rasulullah SAW. Gopoh. Ya, di antara kegopohan dalam konteks rohani yang paling bahaya apa? Gopoh nak mengambil kenikmatan dan kelazatan. Sehingga kita berikan cinta yang mahal harganya pada makhluk dan dunia. Habis. Bersedap. Sedangkan bersedap sebenarnya bukan di sini, di sana. Lal aish illa al aishul akhirah. Tidak ada kehidupan sebenar, kelazatan, nikmat melainkan di sana. Sabar. Kita hidup atas dunia tak sampai suku hari akhirat. Kan? Satu akhirat al-fasnatim mimma ta'udun. 1000 hari. 1000 tahun. Maknanya kalau kita hidup suku hari akhirat 250 tahun, tak ada juga. 1/8 hari akhirat 125 tahun, tak ada juga. Tak ada orang hidup 1/8 hari akhirat. Suku hari yang tak sampai. Tiba-tiba kita tahan sebentar je, dapat nikmat yang sebenar-benar, kekal selama-lama. Atau orang cerdik. Ya, ini sikit so sabar, tak sabar. Ni ikut nafsu. Mati dapat murka Tuhan tu kumban dalam neraka jahanam. Maka tu orang bukan cerdik. Sebab tu Rasulullah letakkan cerdik, tak cerdik ialah taat atau tidak. Abna Adam ati' rabbak patusamma akilan wala ta'sihi patusamma jahilan. Hei anak Adam, sila taat kepada Tuhan kamu. Kamu dinamakan patusamma akilan. Kau dinamakan orang yang berakal, pintar, cerdik. Wala ta'sihi, jangan cuba kau nak deraka dengan Tuhan. Patusamma jahilan, maka dinamakan kamu orang jahil yang bodoh. Ya, cerdik ataupun tidak, manusia tadi diukur taat atau tidak. Dia taat mana dia pintar. Ya, kalau dia sebaliknya itu bukan dia orang cerdik, itu orang yang bodoh. Ini kalau kenyataan pula, wah besok nanti orang besok, wah ramai orang salim budak-budak bunyi-bunyi. Itu pikiran bodoh, kafir pikiran kan. Sunatan kafir dia bunyi pula. Jangan bunyi. Sebab bila pakai otak saja tak pandu syariat, confirm sesat. Lepas tu Sayyidina Ali kata, manik tamada ala aqlin dhalla. Wa manik tamada ala malin qalla. Wa manik tamada ala jahin zalla. Siapa berpegang kepada akal saja, tak pandu syariat, confirm sesat, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Akal manusia terlampau pendek kan? Terlampau kontot, sikit sangat Tuhan beri dia. Ya, dia mesti dipandu dengan syariat baru di jalan betul. Siapa pegang pada harta benda akan habis, lama-lama tinggal. Pegang pada pangkat jawatan pun akan habis, meleset habis semua. Siapa berpegang pada Allah, dia tak akan berlaku semua tu. Wa man i'tamada 'ala Allah fala dhalla wala qalla wala dhal. Siapa berpegang pada Ta'ala, dia takkan sesat, dia takkan hina dan takkan meleset dalam kehidupan dia. Ya, sebab orang pegang dengan Tuhan steady, tak ada apa Tuan. Bukan gila jawatan. Ini sebuah untuk kagum, wah puji Tuan Guru. Abang untuk kenal kan. Kita berjuang bukan nakkan harta. Kita nakkan supaya Islam tu naik. Itu tujuan dia. Sebab dengan Islam saja manusia akan selamat. Ya, tak ada Islam tak akan selamat. Itu dia. Dan kata orang bagi Abi Darda habis itu. Kemudian dikata dan membezakan hak dan batil. Dan yang manfaat dengan ada tafakur, kita kenal benda ni mudarat, benda ni manfaat. Dan nyata dengan dia atas segala tersembunyi, segala hakikat akan terbuka daripada afatun nafs, penyakit dalaman nafsu kita, dan daripada wurari dunia, tipu daya dunia yang amat bahaya, semua terang. Bila tu? Bila ada tafakur. Ya, tafakur menggunakan apa? Suluhan dia. Suluhan apa digunakan? Ialah nas Quran dan hadis Rasulullah SAW. Terang dia nampak. Dan kata Syekh Hasan Basri radhiyallahu an, ulama tabi'in di Basrah, zaman khilafah Sayyidina Ali jumpa. Sayyidina Ali cek orang yang mengajar masjid surau ni kan, kalau kita buat tauliah kan, Sayyidina Ali tanya 2 patah je. Ya, tak ada nak tanya kau gini apa tak ada. Ya, kau sokong siapa ke tak ada kan. Dia baru ni minta tauliah dengan mufti kata datanglah. Itu mufti dah keluarkan surat tauliah. Adli pula tak bagi. 1 hari bulan dia kata stop. Kumpul 1 bulan dia stop. 1 hari bulan dia stop. Tuhan taklah bagi, itu masing-masing punya qada dan qadar. Beriman qada dan qadar. Kau dah serah ke mufti, dah ada kan. Yang mufti dah dulu, kau pula macam kau pandai pada mufti pula. Kau bidang kau bukan bidang kau agama. Ya, faham-faham ajalah. Atau jenis manusia. Ya. Allah.
Jadi saya Hasan Basri bersama Ali tanya dia. Banyak dah aku tanya ulama lain tapi jawapan tu kurang memuas, kata Sayyidina Ali. Sekarang oleh kerana kau bawa agama Allah Ta'ala, kau mengajar Islam, mengajar agama, hukum hakam, dua je, tak ada banyak-banyak, dua soalan ni. Apakah benda yang menyelamatkan Islam? Dan apa benda yang menjahanamkan Islam? Dua. Kalau ni kau tak tahu, tak payah ngajar gitu. Lalu dijawab oleh Syekh Hasan Basri, spontan dia jawab. Dia kata yang menyelamatkan agama ialah al-war'u, sifat wara'. Dan menjahanamkan agama ialah at-tam'u, sifat tamak. Itu dua je. Sayyidina Ali dengar jawapan tu, inilah jawapan yang aku kendaki. Orang semacam engkau lah yang layak menyampaikan ilmu itu. Terus dia beritahu lihat besar tu. Dua batah aja. Tak ada dia berjam-jam. Dia ambil tauliah dulu kat Terengganu tuan, 4 jam tuan. 8, 9, 10, 11, 12. Oh, Terengganu punya kau tauliah lagi dahsyat. Kan? Kat Melaka tauliah mudah-mudah je. Kan? Kat Melaka saya ambil tauliah baru ni, dia suruh baca kuliah. Dia kata, Ustaz baca kuliah dan terjemah. Kuliah saya baca. Dia kata saya tak ingat. Kuliah katanya budak ajar 6 je lah. Kan? Budak Mesir balik Mesir, Azhar dah pergi Mesir dah. Kau apa nak tanya lagi? Kan? Azhar dah pergi dah. Penat orang pergi Universiti Azhar. Kau tanya rukun semayang dia apa? Ni apa? Apa tanya ni tak ada standard punya tauliah ni. Kalau Terengganu standard kan. Terengganu masuk di pertama dia tarik kita Arab tebal tau. Baca. Buka ustaz baca. Kemudian dia suruh Arab, tanya nahu, tanya apa ibarat, apa maksud kitab. Tanya. Pergi jemaat mufti pula, dibacakan nahu pula, sambung matan ni. Suk nahu. Baru standard. Ni orang balik Mesir, kau tanya rukun Islam tu apa? Baca Fatihah. Orang balik Mesir kau tanya Fatihah, ni tauliah pak kau je. Pejabat kan bangang macam ni kata. Orang ni yang tauliah pun bangang kalau macam ni. Ada ke tu guru dah mengajar kau suruh baca Fatihah? Dah orang berpuluh tahun mengajar kau suruh baca Fatihah. Bukan tak boleh baca Fatihah, kan? Bukan ma'alaf. Orang betul letak benda tak kena bertempat. Buat syait di tempat. Orang standard kan. Kalau dah pergi balik Azhar, master semua, kau nak suruh baca Fatihah lagi ke? Logik kan? Bukan tak penting, itu rukun betul, tapi standard dia bukan Fatihah nak baca. Kau tanyalah mazhab ke apa perkembangan ini, bawa-bawalah kena tempat dengan ilmu yang ada pada dia. Baca kuliah terjemah. Anak kata terlupa kan. Anak kata terlupa ditunduk yang muka, badan muka dia. Tanya bukan. Baca kuliah terjemah kata. Tak ingat kata. Macam-macam tu. Masa kita ambil tauliah Terengganu tu 4 jam dah. Tiap-tiap bilik dia tarik kitab sosok kita orang. Baca kita. Baca dia tanya satu-satu. Macam orang dapat master kan, debat. Dia berdebat. Lawan. Okey. Kulau-kulau tauliah dua orang lulus. Banyak-banyak 2 orang lulus. Masa Ros tak gaul dia tanya, kau ambil tauliah Terengganu kata. Ambil tuan. Macam Terengganu jago, payah dapat kata. Dapat. Alhamdulillah boleh tuan kata. Allah karim. Pergi ambil tauliah Negeri Sembilan pula, lagi senang. Malam mufti kata, Allah, tunggu datang sini. Apa nak tanya kata. Baca matan nikam lah satu. Urai saya nak dengar kata. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tauliah besar, satu Negeri Sembilan mengajar lah, tak apa kata. Tenang kan. Ni pergi baca kuliah. Baca kuliah. Terjemah kuliah. Itu baca Fatihah. Standard tu lah. Biar dia dengar, kalau dia dengar tak apa. Yang kali jangan buat dia tu. Kalau ustaz apa tu, siapa lagi soal? Yang kerja yang kerja apa ni bahagian kehakiman jauh ustaz. Ustaz Sukri. Sukri punya idea bagus. Ustaz Sukri dah bagi idea pejabat agama supaya pakai idea dia nak pakai. Ustaz Sukri kata sedia kitab yang dia orang mengajar. Kau mengajar hikam. Buka kitab hikam sila baca. Takut orang baca hikam pula dia tak faham. Ya, kau mengajar kita apa? Matan Abadrin, tinggi Matan Abadrin. Kau pun buka lah musab. Dia mengajar kita kan? Buka musab apa? Test dia. Kitab tu dia mengajar. Kitab tu kau pergi test. Ya, ini kitab tu dia mengajar, lain cerita bukan. Macam-macam kan ni. Perbaikilah kan. Malulah standard orang balik Mesir kau cuba baca Fatihah. Malu, jatuh image gitu kan. Bukan Fatihah tak besar, Fatihah tu besar, semua isi Quran dalam dia. Tapi maksud dia tu maknanya dengan taraf ilmu yang ada pada dia. Kau soal dengan taraf ilmu dia, kan?
Macam-macam. Dan kata si Hasan Basri radhiyallahu an, dia kata apa tadi? Penjaga ilmu apa yang menyelamatkan agama ialah al-war'u, sifat wara'. Bahkan Nabi kata al-war'u hasan walakin fil ulama'i ahsan. Al-haya' hasan walakin fil nisa'i ahsan. Ya, as-sah hasan walakin fil aghna'i ahsan. Sifat wara' adalah elok, Nabi kata. Tetapi pada ulama terlebih elok. Ulama model. Kalau ulama dah tak ada sifat wara', Nabi dah jawab dia. Orang lain pun tengok tak ada contoh. Ya, dengan akhlak dia, dengan kelakuan dia, dengan tegas dia, dengan ikhlas dia, semua ada tu kewarakan. Ada warak yang wajib, ada warak yang sunat, bahas panjang lagi, ulama bahas panjang. Ya, tu. Kemudian yang menjahanamkan agama ialah at-tam'u, dia kata, tamak. Sebab dalam hikam kata apa? Ma basaqat aghsanu zullin illa ala bizli tama'in. Ya, ma basaqat aghsanu zullin, tidak merantingnya ranting-ranting kehinaan dalam diri seorang, melainkan ditumbuh daripada biji benih tamak. Kita tanam biji durian, dia tumbuh sebatang pokok, dia keluar dahan, kemudian dia keluar ranting. Apa yang banyak tuan-tuan? Ranting. Dahan, ranting banyak. Ranting apa yang akan keluar? Ranting kehinaan apabila seorang itu tamak. Kita tengok di mana perginya Qarun, yang sekarang disentap oleh bumi sampai kiamat baru dijejak bawah. Punca dia tamak. Ya, dah harta banyak, turun ayat zakat, dia mula tamak menghantui dia. Dia kata, ya Musa, ini bukan ayat Tuhan, ini engkau sengaja dengki dengan aku. Dia tolak ayat Quran kan. Sebab apa? Tamak tak nak keluarkan zakat. Padahal dia dapat ilmu daripada Musa, ilmu kimia, boleh buat emas kan. Dia tamak dan tu habis. Apa ranting kehinaan lagi? Nabi Musa minta, dia tak cukup. Dia suruh perempuan diupah zaniah, perempuan berzina. Ya, sampai perempuan tu mengandung. Dia suruh istihar tengah bandar bahawa dia berzina dengan Nabi Musa. Tengok tak kuat teruk tak. Nabi Musa pun kena fitnah perempuan kan. Ya, kena fitnah. Akhirnya hari nak bercara telah bersentap kaki dia, habis terus. Harta-harta tenggelam kat Mesir. Orang Melayu pula cari terkarun kat Malaysia. Kata gunung dia cari panjat, macam-macam kan. Sifat tamak tu. Ya, lawan sifat tamak apa? Al-qanaah, memada. Apa yang ada pun tak habis nak syukur. Yang ada tidak disyukuri. Yang tak ada tu yang dirisaui. Itu perangai nafsu itu. Yang tak ada risau, yang ada banyak dia pun tak habis syukur dan nikmat Allah Taala yang begitu hebat. Allah. Apa pesanan si Hasan Basri radhiyallahu anhu? Bermula, fikir itu cermin engkau, lihatlah kebajikanmu dan kejahatanmu. Tanpa melihat cermin, manusia tak dapat melihat diri dia. Begitulah tanpa ada tafakkur, maka ketika itu kau tak akan kenal amalan yang kita buat hari ini banyak atau sikit, jadi atau tidak dan sebagainya. Banyak sudut tafakur dia. Ya, berlapis-lapis tu. Ya, ada peringkat syariat, ada peringkat dalaman lagi, macam-macam lah. Dan nyatalah dengan dia dengan tafakur pula atas kebesaran Allah Ta'ala. Ini tafakur peringkat orang atas. Dia panggil dia muraqabah, dia musyahadah lagi tinggi. Bila engkau fikir dalam segala yang dijadikan, segala kainat, makhlukat ni, dan nyatalah dengan dia pula atas segala nikmatnya yang jali dan yang khafi, yang terang yang dapat dilihat, dan nikmat yang khafi dalam makrifat kamu dengan Allah, pembukaan, futuhat dan sebagainya, maka memberi faedah demikian itu kepada segala ahwal yang tinggi, yang menaikkan kedudukan dia tinggi di sisi Allah Ta'ala, yang telah hilang dengan dia sakit hati. Bila makam dia tinggi sampai peringkat apa dia hilang sakit hati tuan-tuan? Bila dia sampai peringkat tajalliyat. Bila Tuhan tajalli kata di kebesaran dia, hilang pandangan pada makhluk, ketika itu bersihlah hati dia. Ya, sebab lagi pandangan makhluk tak hilang, hati dia payah bersih dan ya. Contohnya sifat apa kita biasa bahas, bahawa kufur apa? Takabur, kan? Maka takabur ni kalau kita buka kitab 10 kitab, kita Arab, kita apa pun, dia takkan hilang melainkan dengan riyadhah wal mujahadah. Apa riyadhah dia nak menghapuskan sifat takabur? Iaitu at-takabur, lawan dia apa? At-tawadhu. Maka ulama sebut at-tawadhu al-haqiqi ma kana nasyi'an min syuhudil azamah. Jadi tawaduk yang sebenar-benarnya dia terbit, dia jadi daripada syuhud akan azamah kebesaran Tuhan. Ya, syuhud bukan tafakur, syuhud lagi tinggi, musyahadah. Dia musyahadah kerana dia terus batin hati dia kepada azamah keagungan Tuhan yang maha besar, tenggelam pandangan pada makhluk. Nah, ketika itu dia akan dapat sifat tawaduk. Dia akan rendahkan diri dia serendah-rendah sebab dia tak terselah dengan kebesaran dan keagungan Tuhan. Selagi batin hati dia tidak terselah
Tuhan ketika dia nampak dia besar lagi. Dia nampak dia hebat, nampak dia handal. Sebab tu suruh matikan ilmu kamu dalam memandang ilmu Allah. Matikan iradah kamu dalam memandang iradah Allah. Matikan sifat kamu dalam memandang sifat Tuhan. Dan akhir matikan kewujudan kamu dalam memandang kewujudan Allah Ta'ala. Mana ambil ni? Ni mati-mati ni ambil mana? Kamu Wahabi kata ni ilmu mana pula reka? Tu dalam hadis sahih ada. Takutmu tak faham. Dalam hadis sahih kata apa? La yazalu abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa iza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi al-hadisah. Selepas mengerjakan fardu kefarduan, sentiasalah hamba itu mengerjakan amalan yang sunat. Setengah ulama mengatakan amalan tariqah yang ada sanad sampai Rasulullah SAW. Ya, sehingga aku kasih. Apabila aku kasih akan dia, Allah Ta'ala kata, kuntu sam'ahu allazi yasma'u bi. Aku ni pendengaran, dia mendengar dengan aku. Apa makna dia mendengar dengan aku? Ini kinayat daripada maqamin fana. Ya, dia mendengar, dia rasa gerak semua daripada Tuhan. Ya, maka dia ditajalikan makna ayat Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tuhan yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Perbuatan kita apa? Bercakap, bergerak, duduk, bangun, berjalan, mendengar, semua perbuatan kita. Itu semua makhluk Tuhan. Sekarang Tuhan bukakan dia rasa benda itu. Terasa dia berjalan, terasa dari Allah. Dia bercakap, dia rasa dari Allah. Rasa tuan-tuan, bukan tahu. Ya, tahu semua orang tahu. Siapa buat ni? Allah. Siapa gerakkan? Allah. Rasa ada? Rasa tak ada. Dia rasa diri dia. Rasa tak dibuang. Zauq dengan khalqiyah dibuang, baru dia dapat zauq dengan khaliq, dengan Allah Ta'ala. Benda itu rahsia dia kata. Itu isyaratkan dalam maqamil fana. Di mana antabdu wa azamatillah, bahwa kamu terserlah kebesaran Tuhan. Satu tafsir lagi ulama menyatakan ru'yatullahi bila khalqin. Kamu memandang batin hati kamu tu, syuhud dengan dia, hilang makhluk. Ketika itu bau kelazatan kamu dapat dengan Tuhan, kamu takkan berhadap pada makhluk lagi dah. Dia tak berhadap pada makhluk, riak tak ada, ujub tak ada, sum'ah tak ada, takabur tak ada, ego tak ada, bersih. Sebab apa? Dia dah berlazat dengan Allah Ta'ala. Bi falyafrahu. Dengan aku nak kamu gembira, Allah Ta'ala kata kepada Nabi Daud alaihissalam. Ada rahsia kan? Rahsia pembersihan ialah bila berlaku tajalliyat, pembukaan rohani dia dengan Allah Ta'ala. Itu penting jalan-jalan suluk tarekat sufian kan, ya. Suluk banyak insya-Allah tu. Orang dulu suluk suka kan. Insya-Allah 16 bulan kita start suluk 10 lagi. Siapa nak masuk boleh ya. Ya. Terus suluk kita kursus rohani, kita gerembal. Kadang-kadang perlu gerembal, ada kena overhaul, ada kena general overhaul dia. Ya, dia spark dalam. Supaya dia betul-betul bersih, dia bersih. Di sana farriq qalbak minal aghyar yamla'hu bil ma'arif wal asrar. Dalam kitab ni akan datang ada. Farriq qalbak minal aghyar. Kosongkan, cuci batin kamu daripada berhadap pada makhluk. Yamla'hu bil ma'arif, Tuhan penuhkan dengan ma'rifat wal asrar dan sir-sir rabbaniyah. Sebagaimana telah dibukakan kepada ahli-ahlillah. Sebab dalam suluk tuan-tuan antara buka bukan ilmu mudarasah, kayak ilmu kita baca tuan-tuan. Ya, di suluk dibuka ilmu mukasyafah. Dia lain, ilmu mukasyafah, ilmu secara tajali, pembukaan dalam perjalanan kerohanian. Itu sebagaimana kita tengok dalam kitab, itulah perjalanan dia, ya. Habis itu. Kemudian disebut dalam hadis yang tafakur sa'atan, ya, lebih baik kata satu saat lebih baik daripada ibadat 70 tahun, dan satu riwayat 80 tahun. Kenapa begitu tinggi? Nanti dibahas belakang jelah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana ya Allah ma salafa min dzunub. Fa inna khairal kullahu bi yadika wa anta bina rabbana atina. Alhamdulillah.